Negara dalam penjara. Sebagai rakyat di dalam sesebuah negara, pastinya kita mahu hidup dalam keadaan yang bebas di dalamnya. Namun terdapat negara di dunia ini yang digelar sebagai negara dalam penjara. Apakah rakyatnya sudah terbiasa dengan pemerintahan sebegitu atau ia hanya suatu momokan memperlekehkan negara tersebut? Dalam video ini kita akan singkap berkenaan dengan negara Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara. Siapa Korea Utara? Korea Utara atau nama rasminya Republik Rakyat Demokratik Korea merupakan sebuah negara yang terletak di bahagian utara Korea. Ibu negara dan bandar raya terbesarnya ialah Pyongyang. Negara ini bersempadan dengan Republik Rakyat China di utara dan barat laut di sepanjang Sungai Yalu Amrok dan Sungai Tumen. Sebahagian kecil Sungai Tumen turut menjadi sempadan negara ini dengan Persekutuan Rusia di timur laut. Kawasan zon bebas tentera Korea menandakan sempadan antara Korea Utara dengan Korea Selatan, Republik Korea. Kepengesahan sempadan ini tidak diterima oleh kedua-dua pihak kerana negara-negara tersebut mendakwa bahawa mereka ialah pemerintah yang sah bagi seluruh semenanjung. Selepas pendudukan Jepun di Korea yang berakhir dengan kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Korea dibahagikan di selarian ke-38 mengikut satu susunan bangsa-bangsa Amerika untuk menjadi yang ditadbir oleh Kesatuan Soviet di utara dan Amerika Syarikat di selatan. Sejarah Korea Utara secara rasmi bermula dengan penubuhan Republik Rakyat Demokratik pada tahun 1948. Pada Ogos 1945, tentera Soviet telah menubuhkan pihak berkuasa awam Soviet untuk memerintah bahagian utara semenanjung Korea. Ini menjadi ditadbir oleh Jawatan Kuasa Rakyat Sementara bagi Korea Utara melalui 1948. Selepas Angkatan Soviet pada tahun 1948, agenda utama dalam tahun-tahun berikut ialah penyatuan Korea sehingga penyatuan rejim Syngman Rhee di selatan dengan sokongan tentera Amerika dan penindasan pemberontakan Oktober 1948 berakhir harapan bahawa negara ini boleh melalui revolusi komunis di selatan. Pada tahun 1949, campur tangan ketenteraan ke Korea Selatan dianggap oleh Kim Il-sung telah gagal untuk menerima sokongan daripada Kesatuan Soviet. Penarikan balik kebanyakan tentera Amerika Syarikat dari Korea Selatan pada bulan Jun telah melemahkan rejim Selatan dan menyebabkan Kim Il-sung untuk memikirkan semula pelan pencerobohan terhadap Selatan. Idea itu telah ditolak oleh Joseph Stalin, tetapi dengan pembangunan senjata nuklear Soviet, kemenangan Mao Zedong di China dan petunjuk China bahawa ia akan menghantar tentera dan sokongan yang lain untuk Korea Utara, Stalin meluluskan serangan yang membawa kepada Perang Korea. Perang Korea. Selepas Korea dibahagikan oleh PBB, kedua-dua kuasa Korea cuba untuk mengawal seluruh Korea di bawah kerajaan masing-masing. Ini membawa kepada konflik sempadan yang semakin meningkat selari ke-38 dan percubaan untuk merundingkan pilihan raya bagi seluruh Korea. Percubaan berakhir apabila tentera Korea Utara menyerang selatan pada 25 Jun 1950 yang membawa kepada perang sivil yang besar-besaran. Dengan pengesahan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Syarikat campur tangan bagi pihak Korea Selatan. Selepas kemajuan pesat dalam serangan balas Korea Selatan, Utara Angkatan Bersekutu China campur tangan bagi pihak Korea Utara memindahkan baki perang. Pertempuran berakhir pada 27 Julai 1953 dengan gencatan senjata yang memulihkan sempadan asal antara Korea Utara dan Korea Selatan. Lebih daripada 2 juta orang awam dan askar terbunuh dalam peperangan. Walaupun ada yang merujuk kepada konflik sebagai perang saudara, faktor-faktor penting lain yang terlibat. Perang Korea juga konfrontasi bersenjata pertama Perang Dingin dan menetapkan standard untuk banyak konflik kemudian. Ia menciptakan idea perang proksi, di mana kedua-dua kuasa besar tidak akan turut berperang di negara lain, memaksa rakyat di negara yang mengalami kemusnahan dan kematian yang terlibat dalam peperangan di antara negara-negara sedemikian besar. Kuasa-kuasa besar mengelak turun ke dalam perang habis-habisan terhadap satu sama lain, serta penggunaan bersama senjata nuklear.
Ia juga berkembang Perang Dingin yang pada ketika itu kebanyakannya bimbang dengan Eropah. Zon yang dikawal ketat didemilitarisasi selari ke-38 masih membahagikan semenanjung dan sentimen Korea yang anti-komunis dan anti-utara kekal di Korea Selatan. Sejak gencatan senjata pada tahun 1953, hubungan antara kerajaan Korea Utara dan Korea Selatan, Kesatuan Eropah, Kanada, Amerika Syarikat dan Jepun kekal tegang dan insiden bermusuhan sering berlaku. Korea Utara dan Korea Selatan telah menandatangani pengisytiharan bersama Utara Selatan pada 15 Jun tahun 2000 di mana mereka berjanji untuk mendapatkan penyatuan semula secara aman. Pada 4 Oktober 2007, pemimpin-pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan berjanji untuk mengadakan sidang kemuncak secara rasmi mengisytiharkan perang ke atas sesama mereka dan mengesahkan prinsip bersama bukan agresif. Korea Utara menduduki bahagian utara semenanjung Korea terletak di antara garis lintang 37 derajat dan 43 derajat U dan longitud 124 derajat T dan 131 derajat T. Ia meliputi kawasan seluas 120,540 km persegi 46,541 batu persegi. Korea Utara berkongsi sempadan darat dengan Republik Rakyat China dan Rusia di utara dan sempadan Korea Selatan sepanjang zon bebas tentera Korea. Laut Kuning dan Pantai Korea terletak di sebelah barat, di sebelah timur ialah Jepun di seberang Laut Jepun, Laut Timur Korea. Titik tertinggi di Korea Utara ialah Gunung Paektu San pada 2,744 meter iaitu 9,003 kaki. Sungai terpanjang Sungai Amnok yang mengalir sejauh 790 km iaitu 491 batu. Kota terbesar Pyongyang, bandar-bandar utama yang lain termasuk Kaesong di selatan, Sinuiju di barat laut, Wonsan dan Hamhong di timur dan Chongjin di timur laut. Seni dan budaya dalam penjara. Korea Utara berkongsi budaya tradisional dengan Korea Selatan, tetapi kedua-duanya telah membangunkan bentuk kontemporari yang berbeza budaya sejak semenanjung telah dibahagikan pada tahun 1945. Dari segi sejarah pula, budaya Korea telah dipengaruhi oleh China. Ia berjaya membangunkan identiti budaya yang unik dan berbeza daripada jiran mereka yang lebih besar. Sastera dan seni di Korea Utara dikawal oleh kerajaan, kebanyakannya melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Pusat. Budaya Korea datang semasa pemerintahan Jepun dari 1910 hingga 1945. Jepun menguatkuasakan dasar asimilasi budaya. Semasa pemerintahan Jepun, Korea digalakkan untuk belajar dan bercakap Jepun, menerima pakai sistem nama keluarga Jepun dan agama Shinto, dan dilarang untuk menulis atau bercakap bahasa Korea di sekolah-sekolah, tempat perniagaan atau tempat-tempat awam. Di samping itu, Jepun mengubah dan memusnahkan pelbagai tugu-tugu Korea termasuk Gyeongbok Palace dan dokumen-dokumen yang digambarkan Jepun sebagai negatif telah disemak. Pada bulan Julai 2004, Kompleks Makam Goguryeo menjadi tapak pertama di negara ini untuk dimasukkan ke dalam senarai tapak warisan dunia UNESCO. Pada Februari 2008, The New York Philharmonic Orchestra menjadi orkestra Amerika Syarikat yang pertama membuat persembahan di Korea Utara, walaupun untuk handshake dijemput penonton. Konsert itu disiarkan oleh Television National. Kugiran US Christian sebelum ini dijemput untuk membuat persembahan di Festival Seni Persahabatan Spring pada bulan April 2007 yang diadakan di Pyongyang. Acara popular di Korea Utara sukan masa. Sukan masa yang paling terkini dan terbesar dipanggil Arirang. Ia dilakukan 6 malam seminggu selama 2 bulan dan melibatkan lebih 100,000 penghibur. Hadirin untuk acara ini pada tahun-tahun kebelakangan ini melaporkan bahawa sentimen anti-Barat telah turun berbanding dengan persembahan sebelumnya. Permainan besar-besaran ini melibatkan persembahan tarian, gimnastik dan rutin berhubung jian perancangan tarian yang meraikan sejarah dan revolusi Parti Pekerja Korea Utara. Permainan besar-besaran yang diadakan di Pyongyang di pelbagai tempat-tempat yang berbeza-beza mengikut skala sukan pada tahun tertentu termasuk Rungrado May Day Stadium iaitu stadium terbesar di dunia dengan kapasiti 150,000 orang. Korea Utara menggunakan artis untuk menghasilkan seni untuk ekspor di studio seni Mansudae di Pyongyang.
Lebih 1,000 artis bekerja. Produk termasuk warna air, lukisan darkwad, poster, mozaik dan sulaman. Realisme sosialis ialah gaya yang diluluskan dengan Korea Utara yang digambarkan sebagai makmur dan progresif dan rakyat gembira dan bersemangat. Reka bentuk dan tema tradisional Korea hadir paling kerap dalam sulaman. Kualiti seni dan teknikal kerja-kerja yang dihasilkan adalah sangat tinggi. Korea Utara diterangkan juca sendiri iaitu berdikari yang digambarkan oleh sesetengah pemerhati sebagai monarki mutlak atau pemerintahan diktator keturunan dengan kultus ketara personaliti yang dianjurkan di sekitar Kim Il-sung iaitu pengasas Korea Utara dan presiden satunya negara dan anaknya dan waris Kim Jong-il. Berikutan kematian Kim Il-sung pada tahun 1994, beliau tidak diganti tetapi sebaliknya menerima jawatan Presiden Abadi dan dikebumikan di Palace Memorial Kumsusan yang luas di tengah-tengah Pyongyang. Walaupun jawatan Presiden diadakan oleh Kim Il-sung, ketua de facto negara sehingga meninggal dunia pada bulan Disember 2011 ialah Kim Jong-il yang merupakan ketua setiausaha Parti Pekerja Korea dan pengerusi Suruhanjaya Pertahanan Kebangsaan Korea Utara. Badan Perundangan Korea Utara Perhimpunan Rakyat Agong yang kini dipimpin oleh pengerusi Kim Yong-nam. Pemimpin kanan kerajaan yang lain ialah Premier Cho Yong-rim. Struktur kerajaan telah disebut dalam Perlembagaan Korea Utara dalam versi terbaru pada 2009 secara rasmi menolak ideologi pengasas Korea Utara menganut amalan komunisme. Parti yang mentadbir oleh undang-undang ialah sebuah gabungan Parti Pekerja Korea dan dua parti yang lebih kecil iaitu Parti Demokratik Sosial Korea dan Parti Chondois Chongu. Pihak-pihak ini mencalonkan semua calon-calon untuk memegang jawatan dan memegang semua tempat di dalam Dewan Rakyat Agung. Pada bulan Jun 2009, media Korea Selatan melaporkan bahawa risikan menunjukkan bahawa pemimpin akan datang di negara ini ialah Kim Jong-un, anak bongsu Kim Jong-il. Ini telah disahkan pada 19 Disember 2011 apabila Kim Jong-il meninggal dunia. Kekuatan Tentera Korea Utara. Tentera Rakyat Korea KPA ialah nama kaki tangan kolektif Tentera Korea Utara. Ia mempunyai 5 cawangan tentera darat, tentera laut, tentera udara, pasukan gerakan khas dan pasukan roket. Menurut Jabatan Negara AS, Korea Utara mempunyai tentera keempat terbesar di dunia pada satu kaki tangan 1.21 juta bersenjata dengan kira-kira 20% lelaki yang berumur 17 hingga 54 dalam angkatan tetap tentera. Korea Utara mempunyai peratusan tertinggi anggota tentera per kapita mana-mana negara di dunia, kira-kira satu askar yang didaftarkan bagi setiap 25 warga negara. Koksan, salah satu keping meriam berat utama Korea Utara. Contoh ini telah dijumpai di Iraq. Strategi ketenteraan direka untuk kemasukan agen-agen dan sabotaj di belakang garis musuh dalam peperangan dengan banyak kuasa-kuasa yang KPA dikerahkan di sepanjang zon banyak diperkaya Korea didemilitarisasi. Tentera Korea Utara beroperasi satu jumlah yang sangat besar peralatan, termasuk 4,060 kereta kebal, 2,500 kereta perisai, 17,900 kepingan meriam, 11,000 udara pertahanan senjata api dan kira-kira 10,000 MANPADS dan anti kereta kebal peluru berpandu dalam berkuat kuasa ground itu, sekurang-kurangnya 915 kapal-kapal di tentera laut dan 1,748 pesawat dalam tentera udara yang 478 pejuang dan 180 pengebom, serta armada kapal selam terbesar. Peralatan ialah campuran kenderaan dan senjata kecil Perang Dunia II vintage secara meluas, radio teknologi perang dingin dan senjata yang lebih moden Soviet atau keluaran tempatan. Selaras dengan strategi peperangan tidak simetri, Korea Utara juga telah membangunkan pelbagai teknik dan peralatan yang tidak konvensional seperti jammers GPS, bersembunyi cat, leco kapal selam dan torpedo manusia, jujukan besar bahan kimia dan senjata biologi, dan laser anti-anggota. Menurut media rasmi Korea Utara, perbelanjaan ketenteraan bagi tahun 2010 berjumlah 15.8% daripada bajet negeri.
Korea Utara telah mengaktifkan program nuklear dan peluru berpandu balistik senjata dan telah tertakluk kepada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Resolusi 1695 Julai 2006, 1718 Oktober 2006 dan 1874 Jun 2009 untuk menjalankan kedua-dua peluru berpandu dan ujian nuklear. Korea Utara mungkin mempunyai bahan fisil sehingga 9 senjata nuklear dan mempunyai keupayaan untuk menggunakan kepala peledak nuklear pada peluru berpandu balistik jarak pertengahan. Ekonomi Korea Utara. Korea Utara merupakan negara perindustrian yang ekonomi dikawal ketat. Daripada 5 negara komunis di dunia, Korea Utara ialah satu daripada hanya 2 iaitu bersama-sama dengan Kuba dengan hampir keseluruhannya terhad pada perancangan kerajaan ekonomi milik negara. Jawatan Kuasa Perancangan Pusat menyelia dan melaksanakan rancangan ekonomi, manakala Biro Am Industri Provinsi di setiap rantau bertanggungjawab bagi pengurusan kemudahan pembuatan tempatan, pengeluaran, peruntukan sumber dan jualan. Dasar pengasingan Korea Utara bermakna bahawa perdagangan antarabangsa yang sangat terbatas. Korea Utara telah meluluskan undang-undang pada tahun 1984 yang membenarkan pelaburan asing melalui usaha sama tetapi gagal untuk menarik mana-mana pelaburan yang besar. Pada tahun 1991, ia telah menubuhkan zon ekonomi khas Rasen dalam usaha untuk menarik pelaburan asing dari China dan Rusia. Syarikat-syarikat China dan Rusia telah membeli hak untuk menggunakan pelabuhan di Rasen. Pelabur China mengubah suai jalan dari Rasen ke China dan pekerja-pekerja kereta api Rusia mengubah suai kereta api dari Rasen ke Rusia, dari mana ia terus ke kereta api Trans-Siberia. Sehingga 1998, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menerbitkan HDI dan KDNK per kapita untuk Korea Utara yang berdiri pada tahap yang sederhana pembangunan manusia pada 0.766 tempat ke-75 dan 1 KDNK per kapita sebanyak $4.058. Gaji purata ialah kira-kira $47 per bulan pada tahun 2004. Gaji purata rasmi pada tahun 2011 adalah bersamaan dengan $2 sebulan manakala pendapatan bulanan sebenar seolah-olah berada sekitar $15 kerana kebanyakan Korea Utara mendapatkan wang dalam perniagaan yang menyalahi undang-undang kecil, perdagangan, pertanian sara hidup dan kraftangan. Ekonomi yang menyalahi undang-undang dikuasai oleh wanita kerana lelaki telah menghadiri tempat kerja rasmi mereka walaupun kebanyakan kilang-kilang tidak berfungsi. Dianggarkan bahawa pada awal 2000, purata keluarga Korea Utara menarik lebih kurang 80% daripada pendapatan daripada perniagaan kecil yang undang-undang dalam ekonomi pasaran tetapi menyalahi undang-undang di Korea Utara. Walaupun masalah ekonomi yang besar, kualiti hidup telah diperbaiki dan upah semakin meningkat pada tahun 2007. Pelaburan pasaran swasta, dikenali sebagai Jan Madang, wujud di seluruh negara dan menyediakan penduduk dengan makanan dan komoditi yang diimport antara daripada kosmetik kepada motosikal pertukaran untuk wang. Pada tahun 2009, kerajaan menjalankan redenomination mata wang dengan tujuan untuk membendung aktiviti pasaran bebas di seluruh negara, tetapi usaha yang gagal menyebabkan kadar inflasi untuk skyrocket dan akhirnya membawa kepada mengangkat pengharaman ke atas perdagangan pasaran bebas. Catuan makanan, perumahan, penjagaan kesihatan dan pendidikan yang ditawarkan negara ini secara percuma dan pembayaran cukai telah dimansuhkan sejak 1 April 1974. Dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti pertanian dan industri, sejak tahun 1960-an kerajaan Korea Utara telah memperkenalkan sistem pengurusan seperti sistem kerja tayaan. Abad ke-21 menyaksikan pertumbuhan KDNK Korea Utara telah perlahan tetapi mantap walaupun dalam tahun-tahun kebelakangan ini pertumbuhan telah meningkat kepada 3.7% pada tahun 2008, kadar terpantas dalam hampir satu dekad, sebahagian besarnya disebabkan oleh pertumbuhan yang ketara sebanyak 8.2% dalam sektor pertanian. Begitulah kisah mengenai sebuah negara yang dikhabarkan sebagai negara dalam penjara. Video ini telah memaparkan kisah dari dalam berkenaan negara Korea Utara. Semoga ia banyak memberi info kepada kita semua. Sehingga berjumpa lagi di video-video kami akan datang. Terima kasih kerana menonton.